Seterusnya kita akan membuat pengiraan kos makanan dan minuman, yang mana pengiraan ni akan menjadi lebih terperinci, detail. Jadi sebelum kita nak mengetahui cara nak mengira tu, kita perlu tahu dulu tentang terminologi. Terminologi ni sebenarnya adalah kenapa, apa maksudnya adalah kefahaman maksud atau terma yang kita akan mengira nanti tu. Kita perlu tahu dulu poin-poin ni, maksud-maksud ataupun terma yang kita akan masukkan dalam pengiraan nanti. Yang pertama, kita perlu faham tentang opening inventory. Apakah dia opening inventory? Kalau diikutkan opening inventory ni adalah inventory awal perniagaan, ya, stok awal bahan yang mana kita guna untuk permulaan perniagaan. Sama ada permulaan perniagaan baru hendak bermula ataupun permulaan perniagaan pada setiap bulan. Jadi pada setiap bulan sebelum kita nak mula perniagaan, kita dah ada stok yang dah kita sediakan untuk nak bermula. Itu dipanggil opening inventory. Yang kedua adalah purchases, iaitu belian. Belian ni maksudnya apa yang kita beli untuk digunakan dalam pemprosesan produk kita, penyediaan makanan kita dan sebagainya. Apa saja pada bahan yang kita beli untuk digunakan dalam penyediaan masakan dan sebagainya. Itu maksud belian. Belian bahan mentah, bahan stok, ataupun sama ada boleh digunakan terus ataupun dia nak disimpan dalam stok. Itu dalam kategori belian. Yang ketiga adalah total available. Total available ni adalah apabila opening inventory dicampurkan dengan purchases ataupun modal awal dicampur dengan belian awal tu, maka dia akan dapat total available, iaitu nilai ataupun jumlah bahan keseluruhan stok yang kita ada yang boleh digunakan untuk memproses ataupun untuk menyediakan masakan sesuatu produk. Jadi apa dia? Total available adalah jumlah yang opening inventory dicampurkan dengan purchases, maka kita akan dapat total jumlah nilai keseluruhan stok yang kita boleh guna untuk production kita. Itu total available. Manakala closing inventory pula adalah nilai ataupun baki akhir, yang kita tak guna selepas kita buat production. Maksudnya selepas habis kita buat production sebulan tu, masih ada lagi baki stok yang kita masih belum gunakan. Itu nilai closing inventory. Okey. Baik, seterusnya adalah transfer. Transfer ni bermaksud adalah pemindahan di antara daripada satu unit bahagian kepada satu bahagian lain. Contohnya, pemindahan item dari satu bahagian ke bahagian lain yang memerlukan contohnya pastry. Pastry, dia buat dough roti canai. Yang akan menebar dan menjual adalah coffee house. Maka coffee house akan issue permohonan kepada pastry untuk buat dough, dan coffee house akan tebar roti dan jual. Ini dikenali sebagai transfer. Transfer ini dipanggil sebagai inter-unit transfer, iaitu di antara unit-unit dalam jabatan dapur, maka dipanggil inter. Jadi contohnya di sini, coffee house perlukan roti canai, dough roti canai diambil pada pastry, maka pastry akan mengaduan dan memberi kepada coffee house. Jadi coffee house akan pegang kos tu sebenarnya. Walaupun pastry yang buat, tetapi kos itu akan ditanggung oleh coffee house, sebab dia yang akan menjualkan produk ni. Ini dipanggil inter. Bagaimana intra pula? Okay, intra transfer ni adalah bagaimana di antara jabatan departmen besar dengan dua departmen memerlukan pertolongan. Contohnya dari segi kitchen memerlukan beverage, contohnya liquor dan sebagainya, dia memerlukan barang yang daripada F&B, daripada beverage department. So beverage department akan hantar barang dan dia akan membuatkan, dia akan mengisi satu orang yang dinamakan intra transfer. Ataupun satu lagi dipanggil kitchen buat hors d'oeuvre, makanan kecil untuk appetizer, dan diberikan kepada beverage department ataupun bartender
untuk dihidangkan bersama dengan minuman secara free of charge. Itu pun kos tu sebenarnya, kos tu akan dibuat transfer, intra-transfer. Iaitu kalau di antara pastry dengan coffee house, pastry dengan gak manje, pastry dengan main kitchen dan sebagainya, itu dipanggil inter sebab dia di dalam unit. Manakala kalau intra, department dengan department, contohnya kitchen dengan bartender, begitu. Dia punya inter transfer tu ada dua jenis. Yang seterusnya adalah steward sale, iaitu harga jualan diskaun untuk staff. Ada juga yang syarikat-syarikat ataupun di hotel sekalipun dia ada price, staff price. Jadi bila staff price ni dia charge hanya cost produk. Jadi cost produk ni pun dia tetap cost yang mana syarikat kena ataupun hotel kena biaya. Jadi ini semua dikenali sebagai steward sale. Okey. Seterusnya adalah gratis to bar, iaitu penyediaan makanan disediakan sebagai complimentary side food ataupun FOC, seperti mana cara itu ditransfer lah, inter-teacher transfer tu. Salah satunya adalah gratis. Gratis ni dia lebih kepada kita sedia, kitchen sedia, hantar kepada bar untuk bar guna untuk beri makan sebagai complimentary ataupun FOC bersama dengan minuman dan sebagainya. Dia tetap kos yang perlu diambil kira, maka gratis to bar ni sebenarnya adalah kos yang kalau dihantar ke bar, maka bar akan tanggung, bukan kita, kitchen yang tanggung. So, seterusnya adalah promotion expense. Perbelanjaan promosi bagi meningkatkan jualan. Kan, ada setengah kan bila ada customer nak test makanan dekat hotel dan sebagainya, dia pergi makan free kan, FOC. So, manager ataupun pengurus jualan ataupun pengurus pemasaran akan akan sign OC, panggil OC, officer check. Okay, akan bagi diskaun dan sebagainya untuk dia rasa, dan dia akan buat mungkin akan buat function dekat tempat kita, dekat tempat hotel dan sebagainya. Maka itu adalah cara-cara membuat promosi secara testing, food testing dan sebagainya. Maka itu dipanggil sebagai promotion expense. Okey. Jadi kena faham terminologi ni dulu. Nanti kita akan tengok ada satu jenis pengiraan, ada pengiraan untuk step by step tu. Jadi kalau kita tak faham maksud terminologi bagi semua ni, akan sedikit susah lah pada kita. Okay, next adalah employee meals. Employee meals ni adalah makanan pekerja. Makanan pekerja. So kebanyakan organisasi seperti hotel dan sebagainya, mereka menyediakan staff meal ataupun employee meal. Jadi daripada staff meal ni, dia ada 4 jenis. Bagaimana kita nak menetapkan target ataupun portion untuk staff. Yang pertama, kita letakkan setiap kos berasingan setiap produk. Okay. Yang kedua, amount yang ditetapkan bagi setiap tempoh, dia kena achieve berapa certain jumlah harga. Okay. Yang ketiga adalah tetapkan jumlah setiap hidangan bagi setiap pekerja. Okay. Setiap satu pekerja dapat berapa ringgit. Yang keempat adalah nilai jualan didarab dengan kos. Yang ni kita akan buat pengiraan lah, bagaimana selalunya percentage berapa ringgit untuk dapat setiap sale dan sebagainya diberikan kepada staff, especially yang ni untuk bukan untuk staff biasa tetapi adalah untuk eksekutif dan ke atas. Jadi ada 4 cara kita nak membantu ataupun nak setkan standard pengiraan untuk employee meals ni. Okey. Seterusnya adalah cost of food issue, iaitu nilai keseluruhan item atau bahan yang dikeluarkan dari bilik store untuk digunakan dalam penyediaan produk. Baik. Ini bermaksud semua bahan ataupun item yang dikeluarkan pada bulan tersebut untuk disediakan dalam bentuk production. Apa saja bahan yang keluar daripada store daripada awal bulan sampai hujung bulan, maka itu dipanggil sebagai cost of food issue. Keluar daripada store terus dikira. Itu cost of food issues. Seterusnya adalah cost of food consumed, iaitu nilai keseluruhan item atau bahan yang digunakan dalam penyediaan produk.
dia banyak menggunakan barang-barang untuk penyediaan makanan dan sebagainya tu, semua dia dikira. Semuanya dikira dan ditolak sama ada perlu dichargekan kos itu kepada kitchen ataupun perlu ditolak kos itu kepada kitchen dan yang menanggungnya mungkin unit lain, maka di sinilah kita akan mengira bagi mendapat cost of food consumed. Okay. Seterusnya adalah yang terakhir adalah cost of food sold, iaitu nilai keseluruhan item yang bersedia untuk kita jual dan nilai ini perlu ditolak jika melibatkan makanan staff. Yang ini yang terakhirlah cost of food sold. Cost of food sold ni adalah dia main item, main nilai jumlah yang penting untuk kita tahu dalam pengurusan kawalan kos makanan, cost of food sold ni. So cost of food sold ni dia perlu ditolak staff meal juga. Dia perlu ditolak staff meal. Sebab staff meal adalah peruntukan yang disediakan oleh organisasi. Dia tak boleh duduk dekat kos untuk produk kita. Dia kena duduk dekat satu kos yang untuk staff. So ada 12 yang saya telah sebutkan tadi tu. Setiap page tadi 3 page saya dah baca. Saya minta anda masterkan maksud ataupun ayat ini dan juga bolehlah dibaca dalam buku terminologi ni untuk lagi lebih detail. Tapi sebenarnya dalam 12 page 12 point ni akan diguna pakai dalam pengiraan yang ni. Okay. Ini format pengiraannya. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Opening inventory plus food purchases, total available, closing inventory, cost of food issue, cooking liquor, transfer from other unit, food to bar, steward sales, gratis to bar, promotion expense, transfer to other unit, cost of food consumed, employee meals and cost of food sold. Semua yang kita bincang tadi tu ada dalam format pengiraan ni. Jadi kalau kita tak faham 12 tu tadi, masalah bagi kita untuk kita mengira benda ni. Dan satu lagi, kita perlu fahamkan bahawa saya tekankan tadi tu terminologi tu agar memudahkan anda mengira kos makanan untuk dijual ni, cost of food sold ni, hak bawah sekali tu. Cost of food sold yang bawah ni sekali ni. Okey. Itu yang main dia. So, macam mana kita nak buat pengiraan ni? Yang pertama sekali, kena fahamkan fungsi. Fungsi dia apa? Yang tadi, terminologi tu. Kena faham. Yang kedua adalah gunakan logik. Gunakan logik yang macam mana? Kena tengok. Saya nak terangkan sikit lah dekat sini. Opening inventory, direct. Kita tahu, itu modal awal. Food purchases, direct. Kita tahu, kita beli. Jadi, modal campur yang kita beli, maka kita akan dapat total available. Maksudnya, jumlah yang kita dapat lah. Jumlah barang simpanan kita tu dengan barang yang kita beli, kita dapat satu jumlah dekat situ. Maka nanti kita kena tolak. Tolak apa? Closing inventory. Inventory ni apa? Selepas akhir bulan kita nampak ada baki banyak mana lagi, maka kita kena tolak. Itu dia panggil closing inventory tu, kita kena tolak. Maka kita akan dapat jumlah cost of food issues. Cost of food issues ni apa dia? Yang telah kita nilai yang telah kita guna untuk buat production tu. Nilai stok inventory tu. Baik. Tiba-tiba masa kita masak dalam masa bulan tu, kita perlukan liquor ataupun kan selalunya kalau orang tengok kan, kalau di hotel tu dia suka flambe, guna liquor untuk naikkan api, flavor. Itu restoran Mak Saleh lah. Kita yang belajar halal ni tak ada pun yang begitu kan. Tapi saya nak kena cerita juga sebab cooking liquor ni berada dalam food cost punya format. Jadi kalau ada cooking liquor bermaksud kalau kita ambil dekat food and beverage ataupun bartender minuman tu untuk kita masak, maka kos itu perlu kita bayar. Itu yang dijadikan tambah. Transfer from other unit. Maksud dia apa saja barang yang daripada unit lain masuk ke unit kita. Contohnya daripada pastry masuk ke main kitchen kata, kepada main kitchen. Tengok pastry tadi buat OT channel, dia hantar mic kita, dough tu kita kena tebak dan tu ada panggil transfer from other unit. Itu pun cost dia kita kena bayar. Walaupun pastry yang buat, main kitchen kena bayar. Lepas tu adalah food to bar. Ini food to bar apa? Kita yang buat, kita buat prepare food tu, kita hantar kepada bartender. Contohnya macam tadi saya kata lah, kita buat mungkin
musim-bushir ke, mungkin kita ada buat cake, small cakes ke, okey. Kita ada buat makanan kecil-kecil untuk orang minum sambil bersembang dan sebagainya. Cookies ke kita hantar ke bar kan. Jadi itu semua adalah food to bar, maka kita tak perlu bayar kos tu, kita kena tolak kos tu agar bartender yang menggunakan kos tu. Seterusnya adalah steward sale. Tadi kita tengoklah steward sale dia apa. Bila staff kita nak membeli dengan harga yang harga kos. Ini pun kita tak payah bayar. Ini duduk dekat kos untuk steward sale ataupun untuk kos staff. Kita tak bayar, itu kita tolak. Jadi itu adalah orang kata apa, complimentary daripada hotel untuk staff dia. Jadi bukan duduk dalam kita punya kos. Hotel akan bayar lah benda tu. Next adalah steward sale. Steward sale, tadi saya dah sebut. Dan sebenarnya gratis to bar. Gratis to bar tu macam tu juga. Kita sediakan makanan ataupun kita sediakan barang untuk diletakkan di bar. Untuk letakkan di bar. Makan bersama dengan minuman bersama dengan dia. Contoh kita sediakan crackers. Kita sediakan crackers kan, keropok apa dan sebagainya. Okey. Pun kita akan hantar ke sana juga. Jadi kos itu kita tak biaya, kos itu bartender yang akan biaya. Next adalah promotion expenses. Contohnya macam tadi saya sebut, dia pakai buat promotion, bawa orang makan kat hotel, dia tunjuk bagi food kita sedap dan dia kena sign lah bahawa manager tu lah yang kena sign bahawa dia adalah kos untuk expension promotion expenses. So kos tu pun kitchen tak akan bayar. Dia akan duduk dekat hotel punya pengurusan punya kos. Dan seterusnya adalah transfer to other unit, iaitu apabila kita transfer kepada tempat lain makanan kita. Contohnya unit kita ada sediakan sos pasta, okay, yang digunakan oleh restoran dekat hotel kita, restoran lain, maka main kitchen ada sediakan sos. Jadi sos tu main kitchen masak, sos tu dihantar kepada restoran pasta yang dekat hotel yang sama, maka kos tu adalah digunakan untuk restoran tu. Jadi main kitchen yang buat tak akan menanggung kos tu. Jadi bila kita dah campur dan kita dah tolak hasil daripada cost of food issues tu, kita campur dulu apa yang dah masuk dekat kita yang kita kena biayai kos tu, dan kita tolak semua bahan-bahan yang kita sebenarnya buat untuk orang lain, kita terpaksa tolak, bukan kita punya. Jadi orang lain yang nak pakai kan, jadi orang tu yang kena pegang kos. Jadi kena faham konsep ni. Kenapa perlu campur? Campur adalah apabila kita membawa masuk semua barang yang daripada tempat lain ke tempat kita, itu kita kena campur sebab kita yang guna. So kita akan biayai kos tu. Kenapa dia perlu tolak? Kerana kita buat dan kita hantar kepada tempat lain. Dalam kitchen kan kita hantar ke tempat lain. Ada kalau ada orang minta, department lain minta dan sebagainya, kita hantar. Jadi kita hantar makanan dan sebagainya tu adalah dikira kos department lain, bukan department kita, bukan department kitchen. So itu kena faham kenapa dicampur dan kenapa ditolak. Yang ni kena gunakan logik. Masa kita mengira, kita kena fikir logik. Logik ada di situ. Kalau barang yang kita buat dan kita hantar kepada luar, dikenali sebagai transfer to other unit ke, steward sale ke, gratis to bar ke, food to bar dan sebagainya, maka itu kena tolak. Tetapi apabila kita kata, okey, kami bartender, orange juice 5 kotak hantar untuk kita nak buat sos, maka bartender hantar orange juice 5 kotak kepada kita, maka itu kita kena campur sebab itu dah jadi kos kita. Jadi kena faham logik tu je. Kalau you dapat pegang logik tu, campur dan tolak, saya rasa insya-Allah kita boleh buat pengiraan ni dengan mudah. Okay. Next adalah cost of food consumed. Jadi apabila kita dah campur daripada cost of food issue tu, kita dah campur dan kita dah tolak balik apa yang sepatutnya bukan hak kita, kosnya, maka kita akan dapat cost of food consumed. Okay. So ni dah makin detail lah cost of food consumed ni. Jadi selepas dah ditolak semua
bukan hak kita dan kita campur balik apa yang sepatutnya dikira untuk kita, maka kita dah dapat cost of food consumed. Maka lastly, untuk kita dapat cost of food sold, kita kena tolak employees meal ataupun staff meal. Jadi kita kena dapat nilai dulu daripada ni nilai staff meal untuk kita staff makan setiap bulan tu, maka kita kena tolak jumlah tu. Barulah kita akan dapat cost of food sold. Jadi ini struktur ataupun structure ni pengiraan mendapat cost of food sold. So yang ni sangat penting. Kalau dalam peperiksaan kemungkinan naik dia 80% lah. So kena mahirkan benda ni. Dan saya dah sediakan satu pengiraan untuk kita buat bersama latihan. Baik, ni soalan dia. Soalan pengiraan dia dekat sebelah kanan ni kita nampak ada beberapa maklumat tentang soalan tu. Maka kita dikenaki mengira cost of food issue, cost of food consumed dan cost of food sold. Okey, kita tengok. Dekat mana cost of food issue? Cost of food issue dekat mana? Selepas kita dah kira apa? Opening inventory campur dengan purchases. Okey, kita dapat nilai dekat situ, maka kita tolak balik closing inventory. Kita dapatlah cost of food issue. Okey, so nanti kita akan go satu persatu. Baik. Sekarang, step yang pertama, kita nak tahu cost of food issue. Cari opening inventory, 22,687.40 sen. Okey. Yang kedua, nilai belian, purchases, 68,543.36. Okey. Sama ada tolak atau campur, kita nak tahu jumlah ni. Maka dia sebenarnya adalah campur. Sebab kita nak tahu jumlah kedua-duanya. Maka kita dapat total available. Ingat tak? So kita campurkan dua tu, kita dapatlah total available. Maksud dia available untuk digunakan. Nilai bahan yang untuk digunakan. Lepas tu kita tengok pula step yang seterusnya untuk dapat closing inventory. Closing inventory berapa? So closing inventory adalah 20,963.71. Dan kita kena tolak untuk kita dapat tahu betul-betul berapa jumlah yang kita dah guna betul. Yang tadi total available tu nilai yang kita ada untuk kita guna. Bila kita masuk dengan closing inventory, maksud dia dekat store kita ada baki 20,000. Jadi kita dah ada barang itu 91,000. Kita dah pakai, hujung bulan tinggal 20,000. Jadi dekat sini kita akan dapat cost of food issue. Bermaksud yang betul-betul kita pakai, kita beli termasuk modal, jumlah kita tolak oleh inventory kita, dan itulah yang kita dah pakai. Yang keluar daripada store kita, cost of food issue kita tu adalah RM70,267. Jadi closing inventory kita tu adalah baki yang akan kita bawa ke bulan depan. Closing inventory tu sebenarnya. Okay? Sebab kita akan masuk bulan seterusnya, kita akan guna 20,000 ni sebagai modal opening inventory. Jadi closing inventory ni sebenarnya selepas dikira hujung bulan, maka awal bulan akan digunakan sebagai opening inventory. Kan? So kita dah dapat cost of food issue 70,000. Jadi sebenarnya nilai yang betul-betul digunakan untuk buat production ni adalah 70,000. Okay? Itu adalah cost of food issue. Kalau you jawab sampai tahap ni, dah ada markah. Okay? Next. Kita kena pasti yang mana yang perlu kita campur. Okay? Mana yang perlu kita campur dekat sini? Kita tengok promotion expand. Adakah campur? Tolak. Sebab bukan kita yang belanja untuk promotion tu. Orang lain yang belanja. Jadi bukan cost kita. Lagi, gratis to bar. Gratis to bar adalah kita buat untuk bar. Jadi yang kena tanggung, bar yang kena tanggung. Bukan kita. Transfer from other unit. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Transfer from other unit. Maksud dia daripada unit lain masuk kat kita. Bermaksud cost tu cost mana? Cost kita. Yang ni kita kena masukkan. Transfer from other unit. Food to bar. Kita bawa keluar ke bar makanan kita. Jadi bar yang akan tanggung cost tu. Bukan kita. Jadi dia tolak. Okay. Transfer to other unit. Kita buat, kita hantar kepada unit-unit lain. Kan? Kita main kitchen, kita hantar sos dekat restoran pasta kita.
So, kos tu bukan dekat kita. Kos tu sebenarnya perlu ditanggung oleh unit tersebut. Unit restoran pasta tersebut. Jadi, ini kena tolak. Cooking liquor. Cooking liquor ada ni. Kita masak untuk nak guna liquor contohnya. Ada chef kita Mak Saleh nak guna liquor. So, dia minta liquor daripada bartender. Bartender hantar mai dekat kita. So, kos ni ditanggung oleh kita sebenarnya. Okay. Jom kita tengok. Mana yang campur. Cooking liquor. Yes. Nampak? RM543.18. Apa lagi yang perlu campur? Transfer from other unit. Ni. Transfer from other unit. Kan? Kita dah hantar ke tempat luar. Jadi orang tu lah yang kena tanggung orang unit lain yang hantar dekat kita, maka kita kena tanggung lah kos tu. Baik. Ada lagi yang campur? Tak ada dah. Terusnya adalah tolak. Apa yang kita kena tolak dekat sini? Cuba tengok balik. Kalau daripada atas kepada yang kan? Tadi kita tengok promotion. Okey, lagi promotion expense. Lagi gratis to bar, food to bar. Betul tak? Lepas tu transfer to other unit kan? So kita tengok dekat sini. Betul tak? Gratis to bar, yes, RM58. Yang ni kita hantar ke bar. Seterusnya, apa lagi? Food to bar. Kita hantar sebab bukan kos kita. Kos dekat bartender. Seterusnya adalah promotion expense. Ini bukan kos kita tetapi kos pengurusan. Okey. Makanan kitchen takkan biayai kos pengurusan. Okey. Dan transfer to other unit. Okey. Kita dah hantar ke tempat luar. Jadi semua ni adalah ada yang kita campur dan ada yang kita tolak. Kena faham konsep tadi Dekat sini yang saya rasa susah sikit. So, pelajar kena faham dekat mana dia perlu tambah, dekat mana dia perlu tolak. Kalau faham konsep ni, insya-Allah you boleh jawab senang dalam soalan ni. Next. Jadi, apabila cost of food issue tadi dicampur dengan cooking liquor dan transfer from other unit, okay, kemudian ditolak gratis to bar, food to bar, promotion expenses dan transfer to other unit, maka dia akan dapat cost of food consumed. Dah menjawab soalan yang kedua. Kalau sampai sini you jawab, dah banyak markah tu. Okay. Cost of food consumed. Kita ada 3 soalan ni. Cost of food sold. Bagaimana kita nak kira cost of food sold? Untuk dapat cost of food sold, kalau ikut formula dia kena tolak cost of food consumed ni kena tolak dengan apa lagi? Staff meal. Okay. So, dekat sini, dekat soalan ni, dia ada soalan employee meal ni besar ni, panjang sikit. So, kita kena kira asing dulu. So, executive sales value dah bersama dengan 1,833.25. So, kita kena, dia punya recent average food cost dia ada 31%. Maka, kita kena kirakan dulu berapa sales executive sign untuk belanja orang makan, untuk buat promosi. Dan kedua adalah staff. Berapa bilangan staff yang untuk breakfast, lunch dengan dinner, darab dengan berapa peruntukan yang kita dah letakkan pada setiap food dekat sini. Jadi cara mengira dia adalah recent untuk eksekutif recent average food cost percentage darab dengan sales value. Kita ambil nilai 1883 ni dengan 31%. Maka kita akan dapat 568.46. So inilah nilai dah 568.46 ni untuk eksekutif. Dia punya staff meal. Kalau untuk staff pula, kita kena darab 1422 ni darab dengan 0.55. 55 sen. Okay, untuk breakfast, untuk lunch 1208 80 sen, 88 sen. Okay, dan 1012 untuk RM1.05. Okay, jadi kita kena darab semua ni dulu. Dan kita akan dapat satu nilai dekat sini. Okay, iaitu RM3,379.56. Yang mana nilai ni adalah untuk sebulan staff meal kita. Jadi selepas kita dapat nilai staff meal ni, okay, barulah kita kena masukkan dia dekat sini dan ditolak. Cost of food consumed ditolak lagi dengan employees meal, maka kita akan dapat cost of food sold, iaitu RM66,847.51. Ini cara kita mengira untuk dapat cost of food sold.
Okay, saya tekankan kepada terminologi dulu tadi sebab nak bagi you all faham betul-betul maksud terminologi itu semua setiap tu untuk anda mudah untuk menggunakan logik dalam membuat pengiraan ni. Okay, so ini adalah format pengiraan dan soalan pengiraannya berdasarkan begini, anda kena lihatlah dan kena guna kefahaman anda dan juga logik anda untuk membuat pengiraan ini.